Transaction jual beli, yes, pakai duit. Tapi nak simpan, pada saya baik simpan aset-aset fizikal. Emas, perak, tanah, rumah. Emas ni nilai dia bertahan. Dia dikatakan satu-satunya aset kewangan yang tak akan, nilainya tak akan jatuh kosong. Sebab emas dia tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Cuba tuan-tuan perempuan bagi tahu saya macam mana cara nak musnahkan emas sampai hilang nilai dia. Potong halus-halus jadi kecil, habuk-habuk, ada nilai tak? Nilai. Harta lain semua boleh musnahkan. Apatah lagi duit. Rumah boleh dimusnahkan, boleh dicipta dan dimusnahkan. Emas tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Kalau katalah Tuhan takdirkan dalam bumi ni ada 100,000 tan emas. Jadi emas tu kekal. Dia kekal kuantiti tu daripada awal hingga kiamat. 100,000 tan. Maksudnya trading emas ni berlega 100,000 tan itu saja. Dia tak bertambah, tak berkurang. Yang bertambah tu ialah yang keluar daripada lombong. Bukan orang cipta. Aset lain, orang boleh cipta. Emas tak boleh cipta. Okey? Jadi, emas nilai dia terletak pada berat dan ketulinan. Duit dia tak ada nilai sebenar. Sebab tu duit dia tak boleh menyimpan nilai. Dan sudut jangka panjang, duit sebenarnya hanya sesuai untuk transaction saja. Transaction jual beli, yes, pakai duit. Tapi nak simpan, pada saya baik simpan aset-aset fizikal. Emas, perak, tanah, rumah. Simpan aset macam tu. Tuan-tuan, perempuan, saya tanya, ni founder Public Gold ni, ni cerita menarik kan? Founder Public Gold ni, Datuk Wira Louis Earl ni, dia adalah milioner dalam pasaran saham tau. Dia bukan kaya dengan emas tau. Dia jadi milioner dalam pasaran saham. Lepas dia kaya tu, dia buka company gold. Saya tanya dia personally, Datuk, kenapa Datuk kaya dalam pasaran saham, Datuk buka company gold? Ini jawapan dia. Dia kata personal opinion, dia rasa bagi dia emas adalah aset yang selamat bagi semua orang. Simpan emas tak ada risiko jatuh lingkup. Dia kata pasaran saham, ya betul. Dia kaya dalam pasaran saham, tapi yang lingkupnya ramai. Emas tak ada risiko lingkup. Saya tanya ayah saya beberapa bulan lepas, 2 bulan lepas saya balik kampung. Ayah saya ni sebenarnya dia bekas jutawan dalam pasaran saham. Saya baru tahu masa dia 2 bulan lepas baru saya tahu. Dia jutawan saham pada tahun 1997. Sebelum 1997 dia kata dia start melabur dalam disimpan duit dalam SB sampai duit dia 100,000 dia labur dalam saham. Dia labur dalam saham sampai duit dia tu daripada 100,000 jadi 1.4 juta pada tahun 1997. 1.4 juta dulu dan sekarang tak sama 1.4 juta nilai sekarang mungkin 4-5 juta atau mungkin 10 juta. Lagi-lagi masa tu ringgit mahal. Kan ringgit masa tu RM2.50 untuk $1. Sekarang ni dah RM4.50. Dia kata tahun 1998 pasaran saham jatuh sangat teruk. Dia daripada 1.4 juta akhir sekali nilai saham dia yang ada tinggal 400,000. Hanya dalam tempoh setahun. Dia kata ramai kawan-kawan dia yang jatuh lingkup. Yang jadi gila pun ada. Sebab masa tu ramai orang bila untung besar dalam saham, dia berhenti kerja. Kalau boleh buat loan, dia buat loan untuk beli saham. Bila jatuh saham jatuh, kerja tak ada, harta pun tak ada. Ayah saya sebut, dia kata masalahnya masa dia labur dalam saham tu, dia kata bila saham jatuh, kita tak ada apa-apa. Kita hanya ada kertas dan nombor saja. Kenapa dia tak jatuh lingkup pada tahun 1998? Dia kata masa dia kaya dalam saham, dia beli rumah, dia beli tanah, dia beli kereta. Jadi bila pasaran saham jatuh, rumah masih ada, kereta masih ada, tanah yang dia beli masih banyak. Sebab tu dia tak jatuh lingkup dan dia cerdik masa tu, dia tak berhenti kerja. Jadi emas dalam apa keadaan pun kita tak akan jatuh lingkup.